Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan FB Live Jabatan Pertanian Malaysia. Bersama-sama saya Muhammad Khairil Azwan bin Aziz, Pegawai Pertanian Bahagian Pembangunan Industri Tanaman Negeri Terengganu. Dan dibantu di sebelah kanan saya Encik Muhammad Alias bin Mamat dari Bahagian Pembangunan Industri Terengganu. Di sebelah kiri saya Encik Muhammad Hafiz, penolong pegawai pertanian dari Petih Negeri Terengganu. Hari ini kita bersiaran di Bidong Valley Farm, Merang, Terengganu, di Ladang Keluluk. Untuk bersiaran mengenai tajuk yang kita akan kongsi bersama pada penonton-penonton pada hari ini adalah membuat perangkap keluluk. Okey, sebelum kita memulakan sesi kita membuat perangkap, saya terlebih dahulu ingin memberi makluman asas lah kepada peternak-peternak di luar sana mengenai jenis-jenis keluluk yang sesuai diternak oleh usahawan-usahawan yang baru mula-mula berjinak dalam bidang keluluk. Iaitu ada tiga jenis utama. Yang pertama, Trigona Itama, yang biasa semua orang kenal dan biasa diternak di mana-mana ladang ternak. Yang kedua, Geonotrigoma thoracica, di mana thoracica ni dia spesies yang lebih besar sedikit daripada Itama. Dan yang ketiganya adalah Lepidotrigona terminata. Okey. Dalam keluluk ni dia berbeza sedikit pada lebah madu. Keluluk ni dia lebih kecil sedikit daripada lebah madu dan tidak menyengat. Jadi tidak membahayakan kepada manusia, peternak dan usahawan lah. Keluluk ni dia terbahagi kepada tiga kategori lah. Yang pertama, ratu lebah, yang mana pentinglah setiap koloni keluluk tu dia memerlukan ratu lah sebagai induk dia untuk meneruskan generasi-generasi yang seterusnya lah. Okey, yang kedua, keluluk dia ada keluluk pekerja. Keluluk pekerja ni lah yang akan memungut madu untuk dibawa ke sarang dan untuk kita harvest lah sebagai hasil jualan kita. Dan yang ketiga adalah keluluk jantan. Okey, kesesuaian tempat untuk tuan-tuan untuk menternak keluluk ni, yang paling utama sekali adalah sumber makanan dia. Sumber makanan ni untuk keluluk adalah seperti contohlah belimbing, mangga, ladang-ladang buah-buahan ya. Dan sekarang ni kita berada di hutan gelang yang di mana yang amat sesuai lah untuk menternak keluluk dan kehidupan dia lah, dan jauh dari ancaman perosak. Kalau kita lihat kawasan di sini, memang kita berpagar untuk melindungi dari serangan perosak seperti beruang kalau di hutan gelam ni lah. Selain itu, perosak-perosak yang sering mengganggu keluluk adalah monyet, binatang-binatang itulah, beruang. Masalah utamanya selain itu manusia jugalah. Manusia juga suka yang ni, di mana mempunyai nilai untuk dijual kembali lah. Jadi sebagai menambah menambah pendapatan kita, menambahkan jumlah lot-lot kita, salah satu teknik adalah untuk membuat perangkap, di mana kita boleh mengurangkan pembelian, menjimatkan kos daripada kita membeli yang baru. Apa lagi Cik Hafiz? Kita boleh elak daripada penembangan pokok,
melestarikan hutan. Kita dapat melestarikan hutan dan menyambung kesinambungan generasi-generasi keluluk tersendirilah. Tak payah beli dah koloni. Macam mana tu? Kita tak payah beli dah koloni. Kita tak payah beli, kita boleh buat sendiri koloni dan kita letak di ladang kita letak di ladang kita dan menambahkan lagi koloni-koloni yang sedia ada lah. Jadi makin bertambah kita, kos makin jimat, hasil makin tinggi. Okey. Okey, sebelum kita buat demo lagi, kita ada beberapa jenis lah yang famous, yang biasa peternak-peternak buat lah. Di depan ni apa ni Cik Alia? Yang ni modular hive dibuat daripada kayu lah. Kayu di mana yang ni diterah oleh jabatan kita sendirilah. Yang ni perlu untuk buat perangkat dan buat penggandaan koloni pun boleh. Boleh, untuk penggandaan koloni pun boleh ni Yang kedua kita ada perangkat botol Yang ni yang kita buat sebentar sekejap lagi. Yang ni tidak memerlukan kos yang tinggi. Hanya barang terpakai saja di rumah. Hanya terpakai saja di rumah, tidak perlu memotong kayu, tidak perlu gergaji, tidak perlu paku. Jadi perlu kemahiran yang tinggi lah. Tidak perlu kemahiran tinggi. Pun boleh buat. Sesiapa, peringkat umur pun boleh buat. Untuk episod ni kita tunjuk yang mudah dahulu, sebelum mana tahu kita ada episod yang akan datang kita akan buat yang lebih perangkat yang SKM ni lah. Jadi untuk hari ni kita tunjuk yang basic lah dulu, yang senang dibuat dan senang didapati lah. Advance baru kita guna ni. Okey, bila dah advance berjaya boleh guna ni. Okey, jadi Cik Hafiz boleh kita tunjuk kepada penonton-penonton kita ke pada hari ini cara-cara untuk membuat perangkap keluluk yang lebih mudah, insya-Allah yang boleh berjaya. InsyaAllah. Okey. Terima kasih Cik Terry. Ya. Okey. Saya akan tunjukkan bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat perangkap keluluk. Perangkap yang paling mudah dan semua orang boleh buat. Di semua peringkat boleh buat. Semua peringkat Ini kita nak buat macam ni lah. Kita akan buat macam ni. Ini adalah perangkap yang dah siap. Contoh dia yang dah komplit. Hanya tinggal kita gantung saja pada kawasan yang kita hendak letak. Okey. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah balang. Balang ni kita boleh dapat di mana? Kedai Iko kita dah boleh belilah banyaklah. Ataupun biskut-biskut raya mak kita boleh. Biskut-biskut yang dah habis digunakan kita boleh ambil untuk kita buat perangkap. Lepas tu ni adalah etanol ataupun alkohol. Ini apa tujuan dia Cik Hafiz? Etanol dengan alkohol ni kita guna untuk mencairkan propolis. Mana propolis tunjuk ini contoh propolis kan? Ini adalah contoh propolis daripada Heterotrigona itama. Propolis ni kita ambil kat mana? Kita ambil dalam sarang keluluk. Kita buat perangkap ni kita ada dua. Kita hanya guna bitumin ataupun kita guna propolis lah. Sekiranya ada thoracea kita boleh guna bitumin. Tapi sekiranya tiada jenis thoracea, kita ada itama ataupun terminata, kita boleh guna propolis. Okey. Propolis ni adalah propolis yang telah kita campur dengan alkohol. Berapa banyak tu Cik Hafiz? Biasa kita guna 2 nisbah 1 lah. 2 nisbah maknanya 2 propolis, keping propolis ni. 2 propolis, 1 alkohol. 1 alkohol mana kita akan mencair. Kita akan campur. Lepas tu kita akan biarkanlah selama 1 atau 2 hari dia akan cair. So bila dia cair dia akan jadi bentuk macam ni lah. Dia akan jadi likat lah, mudah untuk kita sapu di dalam balang nanti. Kita akan sapu kita akan sapu di dalam balang nanti. Okey, tujuan dia apa Cik Hafiz? Tujuan dia ni kita guna untuk menarik koloni keluluk. Sekiranya kita letak balam ni saja dalam kawasan keluluk atau untuk buat perangkap, dia tak akan hadir. Sekiranya kita letak propolis, dia akan ada bau.
apa ni, sarang keluluk. Oh, maknanya bau tu untuk menarik dia bau tu yang akan menarik, automatik dia akan masuk ke dalam balang ni. Itu rahsia lah orang kata. Rahsia dia. Yang paling penting lah untuk buat perangkap, buat perangkap, yang paling penting adalah propolis. Propolis adalah yang paling penting lah untuk membuat perangkap ni lah. Trap dia. Trap dia. Yang ni pipe PVC yang kita guna, pipe poli kita guna untuk letak di tabung lah untuk laluan masuk dia. Laluan masuk sebagai interim lah. Interim dia lah. Macam ni lah. Okey. Lepas tu kita guna selotip. Selotip ni kita untuk membalut lah balang setelah kita siap balut dengan plastik nanti. Lepas tu kita perlukan plastik sampah. Kita biasa guna plastik sampah lah. Plastik warna hitam saja. Warna hitam boleh, biasa guna plastik warna hitam. Kita guna plastik sampah ni sebab mudah dan murah. Lepas tu kita guna kertas. Kertas ni kita boleh guna sama ada kita guna surat khabar ke ataupun surat kertas-kertas lain, tak ada masalah lah. Kita nak guna kertas apa yang kita nak. Okey. Last sekali kita boleh buat lah. Kita buat. Okey, kita boleh saya tunjuk cara-cara untuk membuat perangkap keluluk. Okey, mula-mula kita buka dulu. Yang kesesuaian dia tidak kisahlah besar atau kecil. Kesesuaian dia 1 liter. Dia paling besar adalah 1.5 lah. Sedap. Orang kata jangan terlampau, kalau macam balang ni terlampau besar lah. Biasa balang ni kita guna untuk jenis Torasika. Kalau yang Itama sedang-sedang je lah. Yang balang ni kita ambil propolis yang kita dah campur dengan alkohol tadi yang dah sedia siap. Kita sapu di dalam dia. Yang ni tersapu dia untuk menarik minyak keluluk tu lah, untuk hinggap ke dalam ni. Kerana bau dia, bau sarang dia dah ada. Kebiasaan keluluk akan masuk berapa lama tu Cik Hafiz? Biasa kalau keluluk masuk tu kadang 6 bulan. Paling cepat pun orang kata 4 bulan tu dah tak ada masalah. Tapi bila dia masuk paling kurang 4 ke 6 bulan tu baru kita boleh pindah. Kita kena pastikan broadcell dia dah stabil lah. Koloni tu dah stabil. Koloni tu dah ada ratu, dia dah bertelur dalam tu. InsyaAllah lah keluluk yang masuk ni tidak akan lagi lah. Jadi kita sapu di sekeliling dia, di sekeliling balang supaya bau tu ada. Okey, ni dah siap cukup lah. Dia tidak perlu banyak sangat. Tak perlu banyak sangat lah. Nanti tu. Okey, balang ni dah siap. Kita letak popoli dah, kita siap sapu semua sekali popoli dah rata dalam dia. Kita tutup lah, pastikan dia tutup kemas lah. Kita pastikan dia tutup tidak rapat. Masuk air. Yang penting sekali tidak masuk air lah. Kalau dah masuk air memang keluluk tidak akan masuk lah. Okey, lepas tu kita ambil kertas ni, kita akan balut. Okey. Supaya kita balut ni, kita balut ni supaya suhu dalam balang ni terjaga. Sekiranya kena panas, dia tidaklah orang kata direct pada haba tu, direct pada dalam balang. Ya, satu lagi keluluk ni dia memang tidak suka tempat yang panas lah. Kalau kita tengok pun keadaan kawasan ladang kita ni pun redup sebab pokok yang banyak lah, yang sesuai lah sangat untuk keluluk. Kalau boleh elakkan daripada sarang ni direct terus terkena cahaya matahari. Dia akan mengganggu keluluk tu sendirilah. Keluluk tu akan lari dan cari tempat lain. Jadi pembaziran lah pada log kita. Dia akan tinggal log kita, kita akan jadi rugi lah. Okay, kita balut lah dia. Kita mesti balut ni biar balut rapat lah. Balut rapat dan kemas lah. Rapat dan kemas supaya tiada lubang cahaya yang dapat masuk lah. Sebab sekiranya ada cahaya masuk ke dalam balang ni, keselesaan untuk keluluk masuk tu tak adalah. Biasa jaranglah akan menjadi. Okey, kita tutup dia. Okey, ni lapisan pertama. Okey.
Lapisan kedua. Lapisan kedua kita tutup dengan plastik hitam lah. Plastik hitam. Terus tujuan dia untuk bagi kalis air lah. Mana kalau hujan pun dia tak akan basah. Dia akan selamat, tak masuk air. Satu lagi nak bagi dia betul-betul gelap. Betul-betul gelap. Gelap. Dia kalau keluluk ni dia kalau boleh dia tidak memerlukan walaupun sedikit cahaya. Kalau boleh memang kita kena tutup biar betul-betul rapat. Biar okey, pastikan cahaya rapat. Okey. Balik terus habis. Kita ikat tutup. Tutup. Okey, kita balik. Dia betul-betul gelap. 100 kejayaan dia bergantung pada tempat kita nak pasangnya juga. Kita pastikan sebelum kita pasang, kita pastikan kawasan sekitar kita ada mempunyai keluluk. Ya, ada mempunyai keluluk. Biasa perangkat ni kita akan letak pada hutang ataupun sekiranya kita ada kita dah sedia ada kebun, kawasan yang menternak keluluk, automatik kita akan letaklah koloni paling kurang pun 10 perangkap perlu untuk satu kawasan. Sebab orang kata sekiranya dia swarming atau dia buat pindahan koloni, automatik dia akan masuk dalam perangkap kita. So kita akan dapat koloni free lah. Jadi kita sekarang kos koloni lebih kurang dalam lok yang belum bertoping lebih kurang 4 hingga 500 lah, bergantung pada kawasan lah. Jadi kalau kita berjaya buat satu perangkap ni, kita akan jimat lebih kurang 500 lah, dan mendapat pulangan modal kita hasil untuk satu lok lebih kurang 1 hingga 2 kilo Orang kata kalau satu lot tu biasa orang kata 1 kilo lah untuk musim yang musim bermadu lah. Musim bermadu. Musim bunga lah, musim buah boleh mencapai 1 kilo untuk satu koloni lot. Okay, kita balutkan dia bagi dia betul-betul kemas lah. Betul kemas dan rapat. Selain daripada botol ni, kita boleh buat juga untuk daripada batang kelapa. Batang kelapa pun cara dia lebih kurang untuk mungkin episod yang lain lah. Yang ni kita tunjuk yang paling simple saja. Dia tak ada masalah. Untuk buat perangkap ni semua semua bahan tak ada masalah. Tak ada masalah. Jangan kita guna bahan yang berbau sahaja. Ini padat. Okey, kita balut ya. Balut ni biar betul-betul padat lah. Kita jangan ada rongga lah. Nanti bila ada rongga nanti semut buat sarang, bermasalah, takungan air. Jadi kalau kita betul-betul rapat, tak ada masalah lah. Satu perangkat ni kita memerlukan 6 bulan. Dan masa 6 bulan tu kita tak tahu keadaan perangkat kita macam mana. Bagi dia betul-betul stabil lah. Jadi untuk bertahan lama ni kita perlu pastikan perangkat kita ni dalam keadaan yang elok dan selamat. Kadang-kadang kita tahan perangkat ni lepas pada 6 bulan tu kita nak pergi ambil kan. Dah dapat kan. Bila waktu kita ambil tu kena curi. Masalah jugalah. Rasa okey. Siap, beres. Okey, kita dah salitik semua sekali. Okey. So kita kena buat step seterusnya. Okey. Step seterusnya selepas pada kita balut ni, kita buat laluan masuk dia. Laluan masuk dia. Kita guna pipe poli, kita tebuk saja. Okey. Kita tebuk, kita perlu masukkan
pipe poli ni dalam dia. Berapa jarak dia tu? Dia pipe ni jarak dalam masuk dia dalam 2 inci tak sampai inci dia. lah. 1 inci Dia setengah. kurang yang okey 1 dah. inci lah yang kita perlu letak kat luar ni sebagai dia masuk lah. Dan ni kita sapu juga ke? Ya apa ni internal masuk ni. Mana dah Wan. masuk? Masuk lah. Jadi masa penggunaan tu berhati-hati lah daripada alat tajam. Okey. Simple tuan-tuan ya. Okey, jangan lupa like FB Jabatan Pertanian dan share lah. Share, tag pada kawan-kawan. Share pada kawan-kawan perkongsian ilmu kita. FB Jabatan Pertanian. Okey, bila kita dah letak apa ni intern dia masuk pipe ni, kita seletik sikit pada tempat penyambungan tu bagi mengelak kebocoran lah. Sikit takut apa ni air masuk nanti kita letak pada pokok kan. Okey. Okey. Dah siap habis? Okey. Ni yang telah siap. Jadi bila dah siap macam ni, kita hanya perlu pasang di kawasan yang kita nak letak untuk kawasan-kawasan yang spot, kawasan-kawasan yang kita spot untuk perangkap keluluk. Okey, ni kos dia berapa? Kos ni lebih kurang RM5 gitulah. Sampai RM5 pun. Tak sampai saya rasa. Sebab dia kalau balam ni kedai ikut dan RM2 saja. Lepas tu plastik sampah berapa sen saja. Lepas tu orang kata kita nak letak ni kita kena pilih lah. Paling penting pemilihan tempat tu mesti apa ni? Tempat yang teduh dan orang kata selamat. Ketinggian tu berapa? Ketinggian tu biasa 5 kaki ke 7 kaki je lah. Jangan tinggi sangat sebab kita nanti kita tengok cara pemasangan dia tinggi mana, tempat yang sesuai macam mana. Lepas elak sebelum kita letak tu kita perlu letak sama ada intern yang dah ada ataupun polis lah. Popoli yang sedia ada di sarang tu biasa kalau yang di sarang tu dia ada corong ni, kita boleh potong sedikit, ambil tu kita letak di muncung di sini supaya dia tarik perhatian keluluk ni lah. Ataupun kita boleh ambil yang propolis yang kita cairkan tadi, kita sapukan di muncung laluan ni. Okey. Jadi siap untuk kita buat perangkap keluluk. So kita boleh tengok macam mana pemasangan dia. Okey, bawa ke pokok sana. Kita tengok macam mana dia cara pasang, cara pemasangan, ketinggian dia. Apa yang perlu buat lagi. Okey. Perangkat kita sudah siap, jadi kita pasang je lah. Untuk pemilihan kawasan ni, pemilihan tempat, pemilihan dan pokok yang sesuai untuk memasang perangkat ni. Satu lagi kita kena pilih batang pokok jangan terlalu kecil. Sebab apa yang terlalu kecil? Biasanya keluluk itaman ni dia akan buat batang-batang pokok yang besar dan tidak terlalu kecil lah. Secara semula jadinya keluluk itaman ni dia buat sarang pada pokok yang lebih besar sikit lah, pada pokok ni lebih kurang besar ni. Satu lagi kita kena pilih pokok yang serangga seperti kerengga, seremuk tu tak ada. Tak ada, bebas dari serangga, semut dan kerengga, supaya dia tidak mengganggu, supaya dia tidak buat jangan semut tu yang duduk dalam ni. Jadi pemilihan kawasan ni penting juga. Satu lagi jangan ada halangan pokok lain di depan pokok perangkat kita ni, supaya keluluk nak mari datang tak mengganggu dia lah. Untuk ketinggian kita jangan terlalu rendah. Kita nak mengelak daripada musuh lah.
kalau terlalu rendah. Kalau rendah biasa binatang kacau. Kalau di ladang kita ni ada bela binatang peliharaan ke, dia akan mengganggu lah. Anjing haiwan yang lain lah. Ke apa ke. Jadi so kita pasang, ketinggian kita lebih kurang tinggi ni tinggi ni supaya mudah kita nak tengok nak buka ke kalau belum berjaya ke. Okey, Cik Khairi boleh tolong pegang? Boleh. Saya cuma nak ikat je. Kita ikat menggunakan dawan supaya tahan lama. Okey, kita ikat. Pendek okey, tak apa. Kita ikat dengan kemah Okey. Ini kita ikat. Satu. Supaya lebih tahan lama kita buat dua lah. Okey, kita bagi kemah. Ikat. Okey, siap dah pemasangan perangkat kita. Jadi untuk nak mengelak daripada semut, serangga-serangga buat sarang ataupun cicak ke, kita boleh guna pelekat. Pelekat untuk serangga lah, untuk serangga. Okey. Yang ni boleh didapati di kedai pertanian. Kedai pertanian boleh ada. Ataupun untuk nak jimat kos lagi, kita boleh gunakan gang tikus saja. Hanya RM2 saja. Yang ni supaya semut tidak buat sarang lah. Saya tunjuk mudah. Cara dia kita sapu saja. Kita sapu di belakang pelekat perakat ni. Okey. Jadi sapu semut keseluruhan di belakang je. Belakang saja. Jadi sebelum semut nak buat sarang, dia akan terperangkap di sini dulu lah. Kita sapu di belakang dia. Cicak pun kita boleh kawal lah. Sebab cicak pun musuh utama jugalah bagi keluluk. Okey, kita sapu. Pelekat ni tak bahaya. Ada keluluk nak masuk. Nak masuk lah. Jadi kita buat satu hari. Mula siap jadi keluluk ada dah nak masuk. Datang. Dia datang. Okey. InsyaAllah kalau ada rezeki biasanya kalau ada rezeki jadian ni. Boleh jual ni. Kita sapu kat belakang je. Wah, sakot. Tunjuk gitulah. Kita tunjuk. Sapu. Okey, siap untuk perakak keluluk kita pada pagi ni. Okey, Cik Hafiz, selepas 6 bulan ni macam mana Cik Hafiz? Kita nak pindah dia kalau berjaya. Kalau berjaya kita nak buat macam mana? Nak tengok dia berjaya macam mana? Boleh cerita? Okey, macam ni. Bila kita tahan perangkap ni, kita akan pantau dalam 2 atau 4 bulan. Kita akan pantau setelah koloni tu masuk. Selepas koloni masuk dalam 4 ke 6 bulan, koloni tu dah stabil. Paling kurang pun dia akan ada 6 ke 12 layer. 6 ke 12 layer. Kita akan pindah kepada kotak SKM ni. Ni kotak modular hive kita panggil. Kotak ni dia fungsi dia kita untuk tuaian hasil dan kita guna untuk pembiakan. Jadi bila selepas pada 6 bulan kita akan pindah dalam kotak ni. Kita akan pindah dalam kotak yang dah ada, dia ada 4 blok untuk pembiakan. Setelah kita pindah dalam kotak ni, dalam 4 bulan selepas tu kita boleh letak topping pula atas dia, kita boleh tuai hasil. Ini contoh yang kita dah letak ni bila kita dah dapat, kita pindah dalam ni, kita akan jadi ia akan jadi macam ni. Dia dah berbentuk ni. Tengok dia. Bila dia dah stabil, dia akan buat laluan masuk dia. Laluan keluar masuk. Setelah koloni tu dah padat dalam kotak SKM ni, kita ada 2 pilihan. Sama ada kita nak buat pembiakan. Bila kita buat pembiakan, kita kita buat cara untuk pembiakan. Tapi kalau kita nak untuk tuaian hasil, kita letak kotak untuk kotak madu.
ataupun kotak Tak topping dia. Kita untuk panggil topping. tuaian hasil. 6 bulan ke atas 6 bulan ke berjaya. atas lah. Setelah supaya- koloni tu masuk dalam perangkap. Perangkap. Bukan 6 bulan selepas kita pasang. Ya. Ha. Untuk kestabilan koloni ni lah. Supaya ratu dia betul-betul tidak meninggalkan sarang. Stabil. Okey, akhir sekali selamat mencuba sumber rezeki baru kita lah.